Yang kedua, sembahyang Jumaat di masjid ni, secara automatik kita masuk masjid, kita akan merapatkan soft. Jadi kita sembahyang, rapat soft. Dalam satu hadis kata Abu Mas'ud, Nabi pernah menyebut, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan saf, jangan bengkang-bengkok. Apa sebab? Kalau bengkang-bengkok, fatakhlifa qulubukum. Nescaya saf yang bengkok akan menyebabkan hati kamu berpecah belah, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Percayalah tuan-tuan, kalau kita di luar bergaduh bagi nak arah, oh kita yang terbaik, ini setan, tapi masuk masjid, bila imam arahkan, rapatkan saf, kita rapat. Orang yang tadi kita maki, kita akan rasa bersalah sangat. Maka habis sembahyang, bila dah belaga bahu, belaga kaki, saya ingat kita akan bersalam dan berpeluk-pelukan. Itu tujuan rapatkan saf, supaya hati kita akan jadi rapat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, aqimu sufufakum fawallahi la tuqimunna sufufakum aw yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Nabi dalam satu hadis pernah menyebut, luruskan saf kamu, kerana demi Allah, kalau kamu benar-benar meluruskan saf kamu, maka kamu akan berjaya. Kalau tidak, Allah akan wujudkan perselisihan dalam hati kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kata para ulama, Nabi SAW menyebut masalah perselisihan dalam kalangan masyarakat ini kerana saf yang bengkok dan lafaznya ada beragam. Ada masa Nabi sebut fatakhtalifa qulubukum, nescaya hati kamu akan berselisih. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut aw la yukhalifanallahu baina qulubikum, Allah akan membuatkan perselisihan dalam hati kamu. Dalam riwayat yang lain, aw yukhalifanallahu baina wujuhikum, Allah akan wujudkan perselisihan pada wajah-wajah kamu. Sebab itu dalam banyak nas Nabi sebutkan, perpecahan itu bermula daripada hati. Kita yang bergaduh sekarang ni, hati. Sakit hati mana? Macam mana kita boleh menang, dia boleh kalah? Macam mana kita boleh kalah, dia boleh menang? Macam mana kita boleh menang tapi tak boleh memerintah? Kita akan hati mana sakit. Perpecahan juga bermula daripada hati. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, zalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Permusuhan di kalangan mereka sangat hebat. Kamu nampak mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu kerana mereka ini qaumun la ya'qilun, semua tak ada akal. Bahasa kasarnya, bongok semua tu kata Allah. Surah Al-Hasyr ayat 14. Kalau dalam gambar berpeluk, dalam hati semua menyumpah hati kanan. Hati penyatuan bukan pada rupa, bukan pada fizikal. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Allah lah yang telah menyatukan hati orang beriman, hati qulubihim. Dan seandainya kamu kumpulkan segala kekayaan di bumi, nescaya kamu takkan mampu menyatukan hati mereka. Tetapi yang menyatukan hati mereka ialah Allah. Kerana Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal ayat 63. Kita keluar belanja besar untuk menyatukan kumpulan yang bergaduh. Mereka akan bergabung. Tetapi hati mereka hanya Allah boleh gabungkan. Sebab itu bila kita didik datang ke masjid, rapatkan saf, Allah rapatkan hati kita. Dalam kitab Qasasus Salihin, tulisan Syekh Hamid Ahmad Tahir, diceritakan pada akhir kurun ke-8 Hijrah, masa zaman Bani Abbasiyah, orang Islam dah berjaya mara sampai ke Samarkand. Samarkand ni ibu negara Uzbekistan sekarang. Pada waktu itu tentera Islam telah berjaya membuka negara-negara yang bersempadan dengan Samarkand yang dekat dengan China sekarang. Jadi
Sampai di satu buah kota yang besar, mereka tak dapat tembus benteng negara tu. Kota dia buat tinggi, tak boleh nak masuk. Tentera-tentera musuh pula di sebalik tembok, mereka berdiri sepanjang dinding kota. Tak ada orang boleh masuk, tak ada orang boleh keluar. Tentera Islam tak boleh nak masuk. Dan ketika itu, panglima dia pun fikir, kita tak boleh tembus masuk ni. Mereka ni bagaikan dinding yang tak boleh nak dirobohkan. Akibatnya, kepungan tu berlanjutan dalam tempoh yang panjang. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Maka panglima Islam buat postmortem. Macam mana kita nak berjaya mengalahkan? Akhirnya dia buat muhasabah. Dia kata punca kita ni tak boleh nak tembus kawasan musuh. Aku tengok engkau orang ni, pasukan tentera, ada dua masalah. Pertama, aku tengok engkau orang sembahyang soft semua bengkang-bengkok. Ini menunjukkan hati engkau tak satu. Orang kalau hatinya satu, sederak, senada, dia akan sama saja barisan. Bila seorang di depan, seorang di belakang, seorang begitu gini, artinya engkau tidak ada uniform. Hati kamu tak bersatu. Yang kedua aku tengok, kata panglima ini, engkau orang tak ikut sunnah Nabi, iaitu engkau orang malas bersugi, bersiwak. Jadi, lepas pada tu tentera Islam pun, mereka ikut nasihat daripada panglima tadi. Bila semayang buat lurus, musuh yang duduk atas menara tinjau sepenuh. Orang Islam. Orang respect. Orang takut tengok. Kemudian dia tengok pula orang Islam pergi ambil kayu-kayu ranting, gosok gigi pakai kayu. Sugi kan? Akhirnya menara tinjau hantar laporan. Bos, orang Islam garang-garang bos. Semua tengah asal gigi. Dia nak makan kita bos. Semua jadi takut. Akhirnya mereka secara psikologi jadi lemah. Padahal orang tu sugi je. Sebab dia tengok, dia gigit kayu, jangan main. Sebab itu sok lurus ni mustahak. Sebab dia mendidik hati. Maka silakanlah kita nak khilaf ilmu. Kita nak khilaf fikrah. Kita nak khilaf dari sudut pemahaman ijtihad politik. Silakan. Tapi jangan sampai khilaf hati. Kita boleh berbeza pendapat. Dalam apa juga hal. Dalam hal ilmu, hal kunut. Tuan-tuan nak beza pendapat, silakan. Jangan beza di hati. Beza ilmu saja. Tuan-tuan nak beza Nabi Surah Mi'raj dengan roh jasad ke apa, berbeza, tak ada masalah. Tapi jangan sampai berbeza di hati. Maka sama juga dalam siasat, politik, pilihan raya apa saja. Masing-masing ada ijtihad. Aku sokong ni, aku sokong ni. Tapi jangan sampai perpecahan di hati. Tapi kalau hati dah pecah macam Ustaz, datang masjid, rapatkan soft, nanti dia betulkan balik. Itu hikmah semayang berjemaah. Itu yang kedua.